Pak Cik pun pandai cakap how sekarang. Hebat betul. Apa khabar semua? Kita rakyat boleh. Rakyat Malaysia pula. Mestilah rakyat Malaysia, takkanlah Bangla. Tapi nasib kita tuan-tuan puan-puan, mungkin akan datang kita pun tak setanding dengan Bangla dah tuan-tuan puan-puan. Kita nampak negara kini sebenarnya dalam krisis. Kita kadang joking, kita selalu buat lawak sebab rakyat Malaysia ni orang baik. Orang baik belaka. Orang tekan kita, orang tindas kita, kita senyum saja. Sebab rakyat Malaysia, kita orang baik. Cuma dalam beberapa tahun ini, keadaan memang menjadi bertambah teruk, tuan-tuan puan-puan. Kita tahu gaji kita sudah tidak naik-naik dalam 20 tahun. Dan kita juga sedar bahawa pertumbuhan ekonomi kita telah pun mengalami kekangan, tidak dapat bersaing dengan negara-negara jiran. Dulu kita kata kita nak bersaing dengan Korea Selatan. Kita nak bersaing dengan Taiwan. Kita nak bersaing dengan negara-negara yang hebat. Hari ini, Vietnam telah pun menandingi kita. Kita tahu Thailand telah pun menjadi kuasa yang makin kuat. Indonesia sekarang makin membangun. Bila saya merayu undi di PJ, saya jumpa kawan-kawan Indon kadang. Apa dia cakap tahu? Hidup Jokowi. Pula kita kempen, dia kempen pula Jokowi. Cuma kita nampak perubahan ni kalau kita cuai, kalau kita tak berhati-hati, 5 tahun akan datang, negara kita tangganya akan jatuh dan terus jatuh. Akan datang, betul kata mereka, kita tidak setanding dengan Indonesia. Dan kita tahu harga barang menaik dengan mendadak, betul atau tidak? Betul. Harga barang naik dengan dahsyat sekali. Harganya minyak tu naik, sekarang turun sikit tapi masih tinggi. Kita tahu harga barang semua naik. Sekarang bawa masuk RM200 pergi beli barang dekat pasar raya. Keluar barangnya sedikit saja. Betul tak? Dan kita semua tahu, gaji kita tak naik, harga barang naik. Rakyat jadi apa? Jadi susah. Rakyat jadi macam sandwich. Kita sandwich kan, kita terhimpit. Harga barang makin naik. Bila ibu-ibu kita nak minta lebih wang saku daripada suami, kena marah dekat suami pula. Lepas tu suami tension, keluar nak cari nafkah, nak cari hasil pencarian baru, susah. Peluang perniagaan makin kurang. Peluang pekerjaan tu, kerja yang baik tak ada dah. Orang kita semua beratur, berpusu-pusu ke Singapura sekarang. Dulu kerja kat Singapura orang Johor je. Sekarang orang kat KL pun kerja kat Singapura. Sebab gaji sana naik dan naik. Kita tak boleh salahkan mereka. Yang nak salahkan adalah dasar ekonomi yang teruk dan juga Perdana Menteri UMNO Barisan Nasional, Perikatan Nasional yang tidak ada hala tuju, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk akan datang, kita juga berhadapan dengan isu yang sangat mencabar. Sains dan matematik anak-anak kita yang mereka belajar sudah kalah kepada budak-budak di Vietnam. Vietnam lebih hebat banding dengan anak-anak kita sekarang. Bukan joking, kita tengok kedudukan PISA, satu ujian antarabangsa. Anak kita tewas kepada anak-anak Vietnam. Susah kita nak bayangkan. Dulu pelari-pelari Vietnam datang dengan bot sampai ke pesisir pantai timur kita. Masih ingat? Mereka datang dengan begitu teruk sekali. Negara tu berpecah sebab ada peperangan saudara. Tapi hari ini mereka muncul sebagai sebuah kuasa yang hebat. Tapi Malaysia, kita stay dekat situ je. Tak ada apa perubahan, tak ada kemajuan. 20 tahun kita sia-siakan. Dan kita telah pun mengecewakan anak-anak kita, anak-anak muda kita kerana mereka tidak nampak ada harapan untuk masa depan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut semua ni adalah untuk menunjukkan bahawa keadaannya perlukan perubahan. Kita ada pimpinan-pimpinan yang berwibawa. Tapi kewibawaan tu tak cukup penting kalau banding dengan pimpinan-pimpinan yang jujur dan beramanah. Mengapa kita jadi miskin? Rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan, teruk sekali. Dulu rasuah ni dia macam endemik.
sikit. Sekarang dah jadi macam COVID stage 5, tuan-tuan puan-puan. Nak matilah kita sebab rasuah. Kena pakai ventilator. Hutang negara kita telah pun belun menjadi makin membesar. Sekarang untuk bayar faedah saja setiap tahun kita bayar lebih 40 bilion ringgit, tuan-tuan puan-puan. Dan kita tak cukup untuk bayar, kita terpaksa pinjam lagi untuk bayar hutang kita. Maka tuan-tuan puan-puan, kita nampak tiada hala tuju, rasuah berlelasa dan kita tak boleh tahan dah. Kalau kita tak undi ramai-ramai pada kali ini, kita kena tunggu 5 tahun lagi. Dan kalau kita tidak menggunakan kuasa rakyat kita untuk menentukan masa depan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nak harapkan bilion-bilion orang yang kaya? Nak harapkan mereka yang berkuasa? Nak harapkan menteri-menteri PN dengan BN? Mereka hantar anak mereka tadika dekat Perancis, tuan-tuan dan puan. Mereka boros sekali. 1MDB berlaku, banyak skandal berlaku. Presiden mereka sebelum ni, saya pun tengah buat teka-teki lah siapa yang akan jadi calon Perdana Menteri UMNO, BN. Sebelum ni dia kata tak. Tapi semalam saya baca berita, kita semua dapati. Dia janji jawatan menteri kepada Anifah Aman dari Sabah. Kalau bukan Perdana Menteri, macam mana boleh janji jawatan menteri kepada orang lain? Betul tak? Itu dah terdedah lah. Kita nampak bocor rahsia lah. Lepas tu pagi tadi dia kata dia tak dapat tentukan siapa calon Perdana Menteri. Yang di Pertuan Agong yang tentukan. Pandai cakap dia kan. Jadi kita makin terang keadaannya, kita makin faham bahawa kalau kita undi Barisan Nasional dan UMNO, artinya kita undi Ahmad Zahid jadi Perdana Menteri. Boleh terima ke? Boleh terima ke? Kawan Wangsa Maju boleh terima ke? Tak boleh. Manalah boleh ada kes mahkamah. Tapi inilah cara mereka nak selamatkan diri daripada kes mahkamah dan daripada kes rasuah mereka, tuan-tuan puan-puan. Maka pada 19 hari bulan ni kita tahu kita perlu melakukan perubahan, dan saya di sini mengajak kawan-kawan untuk tewaskan mereka yang berkuasa, yang ada duit. Kita perlu percaya kepada demokrasi. Demokrasi ini adalah satu orang satu undi. Tak kira muda atau tua, wanita ataupun lelaki. Kita semua ada undi. Janji kita turun ramai-ramai dan kita tewaskan mereka dalam PRU akan datang. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Kita? Boleh. Ayo. Boleh. Kita? Boleh. Ayo. Dengan semangat ini, saya yakin jangka 20 hari bulan, rakyat akan nampak ada sinaran dan masa depan yang lebih cerah. Sekian, terima kasih. Saya Taja, Nandri, Wanakam.